Salam sejahtera dan selamat berjumpa di YouTube channel saya. Nama saya Dr. Lee. Dan sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 2020. Maaf zahir dan batin. Saya ucapkan kepada semua subscriber saya di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, dan kepada muslimin dan muslimat seluruh dunia. Selamat Hari Raya Aidilfitri 2020 dan maaf zahir dan batin. Hari ini saya buat satu bab yang senang, yang ringkas. Tetapi sebelum itu, tengok papan putih WhatsApp saya 01978782999. Sila WhatsApp saya sekarang jikalau kamu ingin menempa buku saya. Sekarang sudah di kilang pencetak. Saya anggarkan hujung bulan ini atau awal bulan depan buku sampai, dan dari sanalah saya akan edarkan buku ke rumah kamu, dan lepas itu di YouTube kamu boleh menonton setiap bab dalam buku saya sehingga terakhir. Okey, dan lepas itu kamu boleh maju ke depan, marah ke depan dari segi speaking, reading, writing, listening. Ini kamu anggap sebagai asas dan kamu akan marah ke depan. Dari segi pemahaman, reading, writing, penulisan, speaking, pertuturan atau percakapan, dan listening, kemahiran mendengar. Baik, saya ke simple past tense. Ini setakat memanaskan badan sementara menunggu buku sampai. Simple past tense. Simple past tense maksudnya perkara-perkara yang sudah lalu, yang tidak berkenaan dengan sekarang. Masa lalu kita cakap. Okey? Jadi perbuatan itu kita mesti tukar ke masa lalu. Jadi kata kerja maksudnya perkataan-perkataan perbuatan macam menyanyi, menari, membaca, tidur dan sebagainya. Dia dibahagikan, kita dalam bahasa Melayu kita panggil kata kerja. English kita panggil verbs. Kata kerja dibahagikan kepada dua kategori. Kategori yang pertama dipanggil regular verbs, di mana kita tambah ed sahaja. Lagi satu, irregular verbs. Kalau irregular verbs, kita tukar perkataan, ejaannya tukar. Okey? Jadi regular verbs saya beri 5 contoh, irregular verbs saya beri 5 contoh. Regular verbs contohnya walk, masa lalu walked. Jangan cakap walked. Jangan cakap walked. Saya selalu dengar. Saya tidak mahu kamu cakap walked, salah. Paint menjadi painted. Kalau ada T, biasanya kita boleh sebut ted. Paint maksudnya mengecat atau melukis tetapi menggunakan berus, itu pun paint juga. Combed, mengikat rambut. Jangan cakap combed. Jangan cakap combed, cakap combed. Brush, memberus, brushed. Jangan cakap brushed. Jump, melompat, jumped. Jangan cakap jumped. Okey? Irregular verbs tukar. Come tukar ke came, datang. Run menjadi ran, berlari. Tell menjadi told, memberitahu. Go menjadi went, pergi. See menjadi saw, nampak atau melihat. Ini semua tukar perkataan. Jadi dia dipanggil irregular verbs. Kalau kita setakat tambah ed, dia dipanggil regular verbs. Kalau dia masa lalu, kita tidak peduli ayu widehi syi'i. Kita tidak peduli. Kita terus tukar perbuatan itu ke masa lalu. Itu saja. Kita jangan peduli siapa yang melakukan perbuatan itu. Jadi biasanya ke 5 perkataan ini akan timbul.
Sama ada kita cakap yesterday atau maksud kita yesterday tanpa cakap, tanpa tulis, boleh juga. Pokoknya kalau dia sudah lalu, watch menjadi watched. Jangan baca watched. He watched a movie yesterday. Perkataan yesterday sebab perkataan penggunaan yesterday atau maksud kita yesterday, maka brush watch menjadi watched. Jangan cakap watched. I drew a picture a few days ago. Perkataan penting ago, beberapa hari yang lalu. Ago itu lalu. Draw melukis. Masa lalu drew. A tukar ke E. Sebutannya drew. We played badminton last week. Masa lalu last. Last week minggu lalu. Kalau dia sudah lalu, maka play menjadi played. Jangan baca player. Yang tadi saya sebut jangan cakap ini, jangan cakap itu. Sangat kerap saya dengar pelajar sebut begini. She washed her car just now. Just now tadi. Kalau tadi sudah lalu, tidak berkenaan dengan sekarang, maka wash menjadi washed tanpa id. Jangan baca washed. You took my pen this morning. Asal kita cakap this morning, pagi ini dia sudah lalu. Dia tidak berkenaan dengan sekarang. Take menjadi took. Sini irregular verb. Kita tukar ejaannya. Oke? Jadi sekarang ada 10 soalan latihan untuk kamu untuk mencabar sendiri dan untuk saya mencabar kamu. Oke? Pada permulaannya, saya mau kamu buat garisan. Garis perkataan yang menyebabkan kita tukar dari perbuatan original ke masa lalu. Jadi nomor 1, kita mesti garis apa? Kita mesti garis nomor 1, ago. Nomor 2, kita mesti garis yesterday. Jadi kamu buat 2 garisan. Atau kamu petik perkataan dan tulis dalam kertas. Lepas itu kamu tulis jawaban pen menjadi apa. Oke? Kemudian saya akan bincang jawaban dengan kamu. Oke? Mungkin 3 atau 4 menit sudah oke. Cobalah.
Baiklah, pasti sudah habis dan pasti pandai juga. Baik, yang pertama, di perkataan yang mana harus kita buat 2 garisan. Kita harus buat 2 garisan. Ago. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ago itu lalu. Oleh sebab perkataan ini ago, maksud kita atau kita tulis ago, maka paint menjadi painted. Tambah ed sebab paint ialah regular verb. Sana regular verb. He painted the wall 2 days ago. Yang kedua, yang mana kamu harus membuat garisan? Yesterday. Yesterday ialah kemarin. Kemarin sudah lalu. Kalau kemarin sudah lalu, go kita mesti tukar ke masa lalu juga. Go menjadi went. Sebab apa? Sebab go itu ialah irregular verb. Irregular verb kita tukar perkataannya. We went to the library yesterday. Yang ketiga, last. Di sini last bukan terakhir. Yang sini last evening atau last evening. Petang kemarin. Jadi run tukar ke masa lalu ran. When dan ran adalah irregular verb. Kita tukar perkataannya. They ran in the park last evening atau evening. Seterusnya, just now. Kita buat 2 garisan. Asal maksud kita just now, tadi. Atau kita tulis just now. Atau kita cakap just now. Maka yang perbuatan ini kita harus tukar ke masa lalu. Comb menjadi combed. Tambah ed. Jangan baca combed. Comb ialah regular verb. Regular maksudnya tambah ed sahaja. Number 5, yesterday. Kemarin. Kalau kemarin sudah lalu. Kalau sudah lalu, jump menjadi jumped. Tambah ed. Jump ialah regular verb. Jangan sebut jumped. Number 6. So it jumped over the fence yesterday. Fence pagar. Number 6, last. Last Monday ialah hari Isnin yang lepas atau yang lalu. Jadi tukar. Walk menjadi walked. Tambah ed. Masa lalu. Jangan sebut walked. Walk di sini regular verb. So you walked to school last Monday. I brushed my teeth this morning. Yang mana harus kita garis? This morning. Pagi ini, pagi tadi, sudah lepas, sudah lalu. Maka brush menjadi brushed. Kita tambah ed. Sebab apa? Sebab brush ialah regular verb. Regular verb kita tambah ed. So, I brushed my teeth this morning. Jangan sebut brushed. The boys yang kita garis ago. Ago sudah lalu. A few days ago, beberapa hari yang lalu. Kalau dia sudah lalu, see menjadi saw. Dan saw ialah irregular verb. Irregular verb. The boys saw a snake a few days ago. Di sini kita buat garisan untuk last. Last week, minggu lalu. Sudah lalu. Kalau sudah lalu, come menjadi came. Come menjadi came. Come ialah irregular verb. Ayat Encik Samad came to my house last week. Dan perkataan ya, ayat latihan yang terakhir this morning. Pagi tadi sudah lepas, sudah lalu. Kalau dia sudah lalu, perbuatan ini mesti tukar ke masa lalu juga. Tell menjadi told. Came, told, saw.
ran, went. Ini semua dipanggil irregular verbs. Tukar sama sekali. Okay? Rafael told us the news this morning. Sudah lalu. Jadi kamu ingat, kalau dia sudah lalu, memang ada perkataan atau maksud yesterday, ago, last, just now, ataupun this morning. Okay? Dan ingat, kata kerja verbs itu dibahagikan kepada regular verbs tambah ed, irregular verbs tukar perkataannya sama sekali. Ada seorang subscriber, dia ceritakan kepada saya. Dia cakap, masa saya belajar di sekolah dulu, saya tahu itu masa lalu. Jadi untuk selamat lah. Maksudnya untuk mendapat jawapan yang betul, saya semua tambah ed. Okey, jadi saya ingin memberitahu kamu semua. Kita tidak boleh buat demikian sebab mungkin kamu tanya saya, Dr. Lee, macam mana kita tambah ed? Atau kita tukar perkataan? Macam mana tengok? Tidak ada cara. Mengapa? Ini semua ditetapkan dalam grammar. Yang kita tidak boleh tukar dan yang kita tidak boleh tengok, oh kalau begini jawapan mesti begini, kalau begitu jawapan mesti begini. Tidak. Ini semua sudah tetapkan. Kamu boleh ambil buku English yang mana-mana, tengok senarainya. Atau kamu boleh tengok di Google, forms of the verb. Come menjadi came, tidak ada lain jawapan. Dan tidak boleh tanya saya mengapa, sebab tidak ada mengapa. Sudah ditetapkan. Dalam grammar dia memang sudah menjadi peraturan. Oke, so caranya nombor 1, buat banyak latihan supaya kita lebih English cakap familiar, kita lebih berkenalan. Atau kedua, kita hafal. Kita hafal, menghafal, come, came, run, ran, do, did, give, gave. Begitu kita hafal. So ada 2 cara sahaja. Tetapi tak boleh semua tambah ed. Itu salah. Okey, jadi setakat ini sahaja. Saya harap hari ini video saya menarik minat kamu dan kamu suka akan video ini. Jadi silalah beri saya satu like, share dan subscribe. Dan jangan lupa masih sempat untuk menempah buku, sila WhatsApp saya sekarang dan beritahu saya berapa naskah kamu inginkan. Dan saya akan atur untuk buku dihantar ke rumah kamu. Okey, sekian, terima kasih dan selamat menonton.